ditarik dan sebagainya, mereka senang-senang menyakau duit rakyat, dan rakyat yang sentiasa berhadapan dengan barang mahal, itu naik, ini naik, tarif elektrik naik dan sebagainya kan. Jadi at least lah kot-kot lah kerajaan nak bagi kan, dapat balik 830 bilion tu. Mana tahu rezeki kita rakyat Malaysia yang selama ini menyokong kerajaan ikut je GST pun GST lah, bayarlah kita ni kan. Tak kira lah apa sahaja lesen nak ambil lesen, naik harga apa, dulu berapa je ambil lesen motor dan kereta. Zaman kita ni beribu kalau nak ambil lesen kereta, betul. Jadi kita ni ikut saja segala peraturan yang kerajaan sebelum ni buat, sedangkan mereka telah menggunakan wang rakyat untuk kepentingan sendiri. So apa salahnya orang seperti Mahdi yang 22 tahun memerintah negara, yang telah kayakan anak beranak, kroni dan sebagainya, bagi balik kat rakyat ke? Bila dah rampas duit tu, bagi balik kat rakyat. Rakyat okey lah, at least lah 100,000 per person ke apa ke kan. Ini angan-angan je, manalah tahu, sebab Datuk Seri Anwar kan seorang yang pentingkan rakyat kan. Tapi janganlah bagi untuk rakyat tu berbelanja, bagi untuk dalam bentuk simpanan dan sebagainya, letak dalam KWSP. Itu akan meningkatkan lagi pelaburan. Okey, jangan bagi kat Walaun. Satu lagi, Walaun jangan bagi. Jangan bagi kat Walaun, sebab Walaun ni tak menyokong kerajaan hari ni. Dia tidak menyumbang kepada idea, tak menyumbang kepada tenaga dan juga dari sokongan moral dan sebagainya. Kan, sebab Walaun ni dia macam pergilah minta dekat lebay dia. Tak ingin. Betul, tak ingin sudah. Aku nak tengok je, nanti menangis-nangis kerajaan tak adil, kerajaan bagi dekat penyokong kerajaan je. Padai muka korang, baru korang ada akal. Betul kan? Sombong sangat, tak sedar diri. Sebab tu korang tu beras import dulu kan dia tak tengok mana satu beras import, mana satu beras tempatan, main beli aja. Konon-kononnya dia makan beras siam, beras siam super import, yang di packing semula oleh Jasmine ke, oleh Pak Izzah ke dan sebagainya kan. Lepas tu bila naik harga super import ni, dia merentan, dia meroyan. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia tak tahu yang mana import, yang mana tempatan. Lepas tu dia nak meroyan disebabkan oleh harga beras dunia naik. Sebab dia bukan tahu apa. Dia tak tahu pun berkenaan dengan harga beras dunia ke, India ban import beras ke, berkenaan dengan inflasi dunia ke, apa ke. Yang dia tahu bangun pagi buat fitnah, itulah kerja Walaun sehari-hari. Okey. Saya tengok ada dalam satu klip video menyebut di Thailand harga beras paling rendah adalah RM37.20 bagi 10 kilo. Thailand yang pengeluar beras ke-6 terbesar di dunia dengan 19.88 juta tan. Tapi ia menjadi pengeksport beras kedua terbesar di dunia di belakang India lah. Dan kita lihat pula Indonesia yang menjadi pengeluar beras keempat di dunia dengan 34.4 juta tan. Tapi Indonesia hanya cukup untuk sara diri dan tidak mengeksport beras kerana rakyat dia ramai. Dan dalam satu screenshot daripada Indonesia, saya tengok rakyatnya juga menjerit dengan kenaikan harga beras yang melambung tinggi lah. Mereka tidak import beras macam Malaysia, tetapi disebabkan oleh penyusutan mata wang rupiah berbanding dolar Amerika, maka komponen pembuatan baja perlu diimport, yang menyebabkan kos pengeluaran hasil padi meningkat berkali ganda. Dan juga disebutkan purata harga beras ialah RM12,810 atau bersamaan dengan RM3.84 sekilo. Bermakna untuk 10 kilo adalah RM38.40 lah harga beras di Indonesia. Dan setengah tempat pula harga beras, sekilo beras RM15,000 atau RM4.50, bermakna RM45 untuk 10 kilo beras di Indonesia. Dan Indonesia negara yang lebih miskin taraf KDNK per kapita. Maknanya rakyat dia lebih ramai yang susah daripada yang senang lah. Yang kaya tu ramai, tetapi sebab rakyat dia ramai gila, negara dia besar, jadi dia tak macam Malaysia. Kita ni negara kita kecil, tapi sumber
asli kita banyak kan. Dan taraf KDNK per kapita rakyat kita lebih tinggi lah. Tapi dan mereka ni Indonesia, mereka terpaksa cari makan, beras lebih mahal, dan Malaysia jika diukur taraf hidup secara purata, kita lebih banyak yang senang lah taraf kehidupan kita dengan orang Indonesia. Orang Indonesia ni lebih banyak yang susah. Yang kaya tu ramai tapi yang susah lagi ramai. Golongan kaya di Indonesia lebih kurang 40% saja. 60% rakyat mereka adalah dari golongan fakir, miskin lah. Yang lain tu 40% tu ada yang T20 kalau nak letak sebagai kasta lah, T20, M40 dan sebagainya. Okey, cuba walaun lah, fikir dengan waras. Adakah di Malaysia saja yang menghadapi kenaikan harga beras? China adalah pengeluar beras terbesar dunia dengan 148.99 tan, tapi China tidak mengekspor beras kerana apa? Kerana rakyatnya ramai. Dan mengikut statistik China, hanya mengeksport sejumlah 2.2 juta tan kepada negara tertentu sahaja. Mungkin ke Korea Utara dan negara sekutu yang lain lah, yang terdekat dengan dia lah. Dan India pengeluar beras terbesar dunia dengan 129.47 juta tan. Dan India ini adalah pengeksport terbesar beras yang menguasai 40% pasaran beras dunia. Dan setelah India menghadapi gelombang haba, El Nino lah kita panggil kan. Dan hari ni aku tak tahu kenapa, hari ni panas sangat-sangat. Saya pun hari ni panas sangat, serius saya stres gila tadi. Keluar masuk kereta, ya Allah, aircon rasa macam 2 tu nak kena ke 3 kan. Panas sangat hari ni. Dan India menghadapi climate change ni dan gelombang haba ni, di mana petani-petani kurang turun ke sawah dan diikuti El Nino. Jadi itu sendiri membuatkan penghasilan beras di India itu merosot. Dan India mengambil langkah menyekat 10 juta tan atau 50% jumlah ekspor berasnya, dan pada bulan Julai dia dah ban terus daripada ekspor keluar lah. Dia hanya gunakan pasaran dalaman untuk pasaran tempatan. Dia agihkan pada pasaran tempatan untuk keterjaminan makanan di negara dia sendiri. Dan kalau di Thailand, harga beras paling murah adalah RM37.20 mengikut duit kita bagi 10 kilo. Paling murah RM37.20. Dan di Indonesia pula RM38.40 sudah dikira mahal, dan kedua-dua negara adalah pengeluar beras utama di dunia. Saya akan buat video lah berkenaan dengan ini ya. Nanti lepas live ni saya akan buat video supaya dapat beri penerangan lah, comparison harga-harga beras di dunia, supaya walau ni khususnya mereka celik sikit berkenaan dengan harga beras. Jadi kita ni kena lebih rasional berkenaan dengan membandingkan harga beras di dunia. Dan di Malaysia ni antara negara yang paling rendah harga beras dia, RM26 sekilo yang dikawal oleh kerajaan kita. Jadi ada lagi walaun yang tidak bersyukur lah, kita nampak kan. Tak bersyukur, tak berterima kasih kepada kerajaan yang telah pun bersusah payah nak cuba untuk sediakan yang terbaik kepada rakyat, berbanding dengan kerajaan 33 bulan yang tak buat apa. Yang dia kata itu adalah inflasi dunia, dan dia tak buat apa pun untuk kesan jangka masa pendek, kesan jangka masa sederhana dan kesan jangka masa panjang. Tapi kerajaan hari ini telah lakukan penanganan untuk tangani kesan jangka masa pendek, kesan jangka masa panjang dan juga sederhana ni. Dalam jangka masa pendek ni kita apa yang mereka buat. Okey. KPDN untuk jangka masa pendek ni, apa langkah KPDN? Fuzia Saleh telah pun membuat satu pengumuman tadi berkenaan dengan apa langkah jangka masa pendek adalah beras import dijual sama harga beras tempatan menerusi program jualan rahmah beras. Saya ulang balik, beras import dijual sama harga dengan beras tempatan menerusi program jualan rahmah di mana-mana lah.
Ini adalah satu mekanisme untuk kita sampai ke golongan yang amat terkesan yang memerlukan. Jadi Timbalan Menteri KPDN, saya ulang lagi, dia telah buat satu mekanisme untuk turun ke jualan-jualan rahmah dan bawa beras-beras yang import ini dan dijual dengan harga yang sama dengan beras tempatan. Saya ulang sekali lagi. Ya. Jadi kalau korang rasa nak beras murah tapi beras import, pergilah mana-mana jualan rahmah, jelajah-jelajah yang akan turun jumpa rakyat tu sendiri di daerah masing-masing. Beratur lah. Tak apalah beratur sikit pun. Orang dah bagi subsidi untuk beras import. Korang duduk bising lagi. Kan? Ini mekanisme KPDN yang kerajaan 33 bulan di bawah Muhyiddin Yassin dan juga Abah Sakau dulu tidak pernah buat. Ada 70 menteri tapi kayu semuanya. Tapi bila ada satu kerajaan yang perform, apa lagi langkah-langkah untuk kita ni bantu rakyat? Beras tempatan tak cukup. Okey, kita akan beri subsidi tapi hanya pada jualan rahmah saja. Kalau nak murah, pergilah beratur. Kau nak suruh orang hantar kat rumah kau ke? Supaya kau ni dapat, senang lena orang pergi suap kat mulut kau sekali senang. Beras import tu suap tu kat mulut kau. Tolong masak sekali, kau tak payah masak. Orang suap makan, kau tidur. Sampai macam tu sekali. Orang dah bagi murah beras import sama dengan beras tempatan. Kena beratur pula. Tak payah beratur lah. Tak payah makan. Senang. Kan? Makan sayur je. Sihat pun sihat. Banyak sekadar. Kan? Dan kerajaan dah ada dah solusi sementara untuk bagi rakyat ni beli beras harga murah RM26 10 kilo. Lepas tu langkahnya apa? Kenalah pergi beli dekat jualan rahmah. Tak bolehlah pergi beli dekat pasar raya. Pasar raya tu diorang berniaga. Kerajaan ni keluarkan subsidi untuk korang ni nikmati harga murah tapi melalui jualan rahmah. Tapi masih lagi puak-puak ni kata apa? Alah, kena beratur lah pula. Tak payah beratur lah. Tak payah makan. Stok beras tempatan pada masa ini ada 900 juta kg. Rakyat Malaysia ada 30 juta orang. Maknanya jika dibahagi sama banyak, setiap orang akan dapat 30 kg. Untuk keluarga 4 orang boleh dapat 120 kg. Setiap bulan sepatutnya setiap keluarga boleh beli 10 kg beras tempatan selama 12 bulan. Di mana silapnya? Adakah ada orang yang sorok? Ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja tak nak keluarkan beras tempatan di tempat mereka semata-mata dia nak suruh beras import tu laku sebab dia ada stok lama tapi stok lama tu dia jual dengan harga baru. Jadi dia tak nak keluarkan beras tempatan tu. Dia sorok beras tempatan tu. Adakah begitu? Kan? Jadi itu gunanya aduan KPDN ni. Easy adu di KPDN. Muat turun dan saya ada war-warkan berkenaan nombor WhatsApp KPDN dan sebagainya untuk korang ni mengadu lah. Kan? Janganlah korang ni menganggap benda ni macam tak ada solusi. Kerajaan dah berbuat sehabis baik untuk sebenarnya menangani masalah ini. Dan dalam masa sebulan beras tempatan akan pulih. Sekarang ni, pada bulan 7 terjadi secara tiba-tiba. Perkara tak dapat dielakkan. Bukannya kehendak kita. Isu beras ni sama saja dengan masalah telur dan ayam sebelum ni. Kerajaan memerlukan masa kurang setahun, at least 6 months untuk selesaikan isu berkenaan dengan telur dan ayam. Betul tak? Telur dan ayam tu 2-3 bulan juga untuk kita kembalikan bekalan di pasaran. Lepas tu kita nak stabilkan harga. Lepas 6 bulan baru kita nampak turun harga. Demikian juga masalah beras tempatan yang kurang dalam pasaran. Kerajaan merangka dan sedang mengurus perkara tersebut dengan baik. Hasilnya insya-Allah dalam masa terdekat ia akan pulih. Begitulah juga kerajaan madani bergerak di landasan yang betul, yang tepat. Ia memerlukan masa untuk memperbaiki. Berbeza dengan kerajaan 33 bulan dulu, bukan setakat harga telur dan ayam sahaja melambung tinggi, tetapi bekalan pun tak ada dalam pasaran, tak tahu hilangnya telur ke mana. Puak-puak lebay yang peram kot telur tu. Sampai tak
tak ada telur, dia duk peram kat rumah dia. Jadi itulah yang ada, hanya telur PN saja yang dibawa ke sana ke sini. Okey, telur hilang. Yelah. Hello. Malandi Mama, silakan.